أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sallallahu. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih cikgu atas jemputan, dan juga kepada pihak masjid, tuan pengurusi dan semua ahli jawatan kuasa. Tidaklah menggembirakan hati saya melainkan bila dapat duduk dalam majlis ilmu, tambah-tambah pula membincangkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sekali lagi. Kalau pantun Melayu lama, kuning emas masaknya padi, mawar merah dalam jambangan. Terima kasih daun keladi, jemputan tuan-tuan insya-Allah dalam kenangan insya-Allah. Seterusnya yang saya sayangi dan saya hormati, saya muliakan para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini yang bersangka baik dengan saya. Ada salah silap kurang daripada saya berikan teguran dan nasihat. Seterusnya yang saya hormati dan saya sayangi, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat, semua ahli qaryah masjid Jannatul Bahri, Nur Jannatul Bahri. Semoga meskipun kita malam yang ramai-ramai, saya yakin ada wali-wali Allah yang menyebabkan doa kita makbul. Kita mohon doa daripada Allah. Yang pertama, supaya Allah sudi mengampunkan dosa kita semua. Amin. Yang kedua, kita doa minta Allah supaya sudi mematikan kita semua dalam mati yang baik. Amin. Yang ketiga, kita mohon pada Allah doa kita agar Allah sudi menerima semua amal ibadah kita, khususnya di bulan Ramadan yang lalu. Amin. Yang keempat, kita mohon pada Allah agar majlis malam ini Allah lapangkan dada hati kita agar kita sama-sama memperoleh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Semua sehat? Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan semua sehat, saya pun sehat. Jadi disebabkan semua sihat cikgu, bolehkah kalau saya ada request sikit? Ustaz pengurusi boleh boleh. Saya rasa untuk saya tak ada masalah kalau tuan-tuan nak duduk sampai ke sini. Boleh ke baik?
kuliah. Ini baru betul kuliah. Macam ni baru betul kuliah. Boleh. Macam ni baru kata kuliah. Minta kuliah kadang tahu macam ni juga. InsyaAllah. Minta dekat jemaah. Baik. Ejah elok. Baik, pelan-pelan depan-depan. Ubah dulu kedudukan. Tak apa. Kalau tengok belah muslimat, okey tak okey? Oh, Ustaz tengok. Gejak sikit boleh, depan sikit. Baik. Tajuk yang diberikan kepada saya itu cikgu lah, akhlak Rasulullah bersama keluarga. Dalam keluarga itu kira satu tajuk yang berat lah bagi orang umur macam saya ni, setahun jagung ni. Taklah setahun juga, tapi bukanlah orang yang layak cakap tajuk ni, terutamanya nak menggambarkan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni saya rangka dia begini. Sekali lagi kita start, kita akan baca surah Al-Fatihah. Lepas baca surah Al-Fatihah, kita baca doa. Lepas kita baca doa, sebab tajuk dia akhlak Rasulullah, tak betul lah kalau tak selawat kepada Nabi. Jadi kita akan mula baca selawat. Assalamualaikum ya. Kita baca yang tu. Habis selawat, saya akan mula muqaddimah. Keluarga ni apa? Bila faham keluarga apa, baru kita tengok siapa dia Nabi dalam keluarga. Baru kita faham. Lepas tu, habis yang tu, kita baca, bagi laluan azan kalau nak bagi, kalau nak terus-terus. Lepas tu kita akan baca selawat penutup. Pukul 9 suku, habis. Balik. Boleh ya? Simple, mudah. Semudah itu. Kalau tuan-tuan mengantuk awal, lagi cepat kita balik. Saya suka masjid tuan-tuan. Dia tak ada tiang kat tengah-tengah dia kosong. Senang tengok siapa yang tidur. Baik, bolehkah susunan saya begitu? Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatkan segala amal soleh kita malam ini, iaitu bacaan Al-Fatihah kita, i'tikaf kita, duduk kita dalam masjid, himpun kita dengan orang soleh ramai-ramai malam ni. Niat kita duduk menantikan waktu sembahyang Isya, niat dengan kita duduk mendengar majlis ilmu, niat kita nak menyanjung Nabi Muhammad, niat kita untuk memeriahkan rumah Allah, menghidupkan malam-malam qiyamul lail dengan majlis ilmu. Semua niat baik tuan-tuan tadi tu kita niatkan, dihadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada mereka yang dah pindah dahulu daripada ahli qaryah Masjid Nur Jannatul Bahri. Niatkan juga kepada semua yang dah pergi dahulu daripada kita. Niatkan juga dihadiahkan kepada guru-guru kita, para masyaikh kita, pengarang-pengarang kitab-kitab sirah kita, yang kita nak ambil manfaat banyak malam ni daripada karangan mereka. Niatkan juga kepada semua tutup guru di negeri Melaka yang penuh barakah ini. Dan niatkan juga special malam ni, supaya siapa yang sakit dengan asbab semua niat baik kita dan amal kita tadi itu, Allah sembuhkan penyakit kita. Sama ada yang ada di alam raya sekalipun, yang ada dengan kita. Niatkan juga kepada mereka yang berhutang, Allah mudah melangsakan hutang mereka. Dia masuk masjid ni berhutang, dia keluar nanti ada ilham macam mana nak selesaikan dia hutang. Yang mana yang belajar, Allah bagi lapang dada dia. Yang mana yang nak periksa dan sedang periksa, Allah mudahkan urusannya. Yang mana yang dalam dilema, Allah bagi dia jalan keluar. Yang mana yang ada anak, cucu cicit,
Allah bagi anak-anak kita semua jadi soleh-solehah. Yang mana yang bujang, bagi dia temu jodoh dia soleh-solehah. Yang mana yang Allah nak ambil nyawa dia supaya dia dan kita itu Allah bagi mati dalam mati yang baik. Tambahan hari ini, supaya Allah selamatkan negara kita daripada bala, wabak, penyakit dan menjadikan negara kita aman. Dan sekiranya ada di kalangan pemimpin-pemimpin kita yang ada berniat jahat terhadap rakyat, Allah batalkan niat itu. Kalau ada yang mana nak buat baik, Allah mudahkan urusan mereka, supaya Allah limpahkan dalam hati dan sanubari pemimpin kita akhlak, tawadhu', zuhud, agar memimpin kita ke arah yang diridhai Allah. Dengan yang demikian itu rahsia surah Al-Fatihah, bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Baik, mari sama-sama kita selawat kepada Nabi ramai-ramai. Kalau bahasa orang muda kita karaoke ramai. Bolehlah. Lagu dia biasa aja. Assalamualaikum. Okey, sudah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Syair Arab biasa saya baca. Raqqat 'ainaya syauqan wa li taibatan narfat 'ashqan. Mata saya merindui kamu wahai yang dirindui, maka saya pergi ke bumi Madinah menziarahi kamu. Fa'ataitu ila habibi, saya menghampiri kekasih hati saya. Fahda ya qalbu wa rifqat, maka hati saya itu lapanglah, tenanglah, gembira dia. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq, bila hati Nabi mula jadi kuat. Wa li ghari Hira ta'allaq, maka Nabi banyak pergi ke Gua Hira. Yabki yas'al khaliqahu, Nabi menangis-nangis tanya Allah Subhanahu wa taala. Fa atahul wahyu fa ashraq, maka wahyu pun sampai. Dapatlah kita wahyu dia. Apa wahyu dia? Iqra ya Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah
السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. Dalam satu hadis Imam Muslim, nanti boleh rujuk balik, Nabi cerita dekat kita tentang iblis. Nabi kata iblis ni ada tempat mesyuarat. Nabi habaq kat kita, iblis ni ada tempat mesyuarat. Antara tempat pertemuan atau mesyuarat iblis ni simpang jalan. Macam tu kat simpang selalu ada aksiden. Simpang jalan, hutan, laut. Jadi dalam hadis ni Nabi kata antara tempat-tempat setan iblis berkumpul bersyuarat tengah laut. Maknanya dia buat kerja. Dia buat kerja. Jadi Nabi kata bila dia sampai dekat tengah laut, ada ketua dia. Di ketua dia akan duduk, iblis itulah, dia ketua dia, iblis. Dia akan tanya dekat dia punya setan-setan suruhan yang bawah-bawah tu. Apa cerita kamu hari ni? Dia kata. Jadi setan tu akan abang, bos, saya daripada masjid itu Nur Jannatul Bahari. Saya berjaya bagi satu orang lena. Iblis dengar, very good, bagus. Sepok lagi pula, setan dia kata, saya hari ini daripada kawasan Melaka ada 2-3 orang nak main ceramah, tapi saya hasut dia, tak jadi dia main ceramah. Iblis dengar, very good. Seorang lagi, habaq, tadi ada sembahyang maghrib, saya bagi dia tak khusyuk dah. Iblis dengar, very good. Tiba-tiba ada satu setan, dia kata apa? Yang tadi semua iblis kata very good, very good, very good. Ada satu setan, dia kata apa? Hari ini saya berjaya bagi suami isteri bercerai. Iblis dengar macam tu. Apa kata Nabi dalam hadis tu? Nabi kata, kamu sini, kamu berjaya memisahkan keluarga tadi. Ya, saya. Syaitan tu kata. Nabi kata, kamu duduk sebelah saya, kamu jadi menteri. Itu jawabannya. Apa maksudnya? Maksudnya institusi keluarga adalah satu institusi yang akan cuba diruntuhkan oleh iblis. Siapa setan yang berjaya meruntuhkan institusi keluarga, menceraikan antara suami dengan isteri, yang banyak ni tengah berlaku sekarang ni, yang jadi sama tumpah batu api semua tu setan lah. Itulah matlamat utama mereka, merosakkan anak cucu Adam. Orang lain, setan lain bagi tak khusyuk sembahyang. Sembahyang important apa? Tapi dia bagi tak khusyuk sembahyang, iblis tak interest sembahyang. Very good. Okay. Bagi orang tak main kuliah, very good, tak apa. Ini duduk kuliah lena, very good, tak apa. Tapi bila hafal kata saya bagi keluarga bercerai, naik jawatannya daripada setan biasa, menteri. Sebab apa? Itu matlamatnya. Itu hari ini benda-benda lagu tu orang suka sensasi. Setan ni main setan, pergi pagi lepas pagi bercerai lagi bagus. Tak percaya dah, baca hadis. Bukan bohong. Sebab itu Nabi mai dekat kita, Nabi tunjuk macam mana cara Nabi handle keluarga dengan cukup luar biasa. Tapi saya ni tak pandai sangat cerita. Kalau jadi, tak jadi. Takut juga. Sebab Nabi terang. Kalau kita cerita tadi orang dengar macam biasa je. Seram juga saya. Jadi saya habang siap dulu. Nabi hadir, Nabi cerita, Nabi tunjuk akhlak Nabi.
luar biasa dalam keluarga Nabi. Jadi insya-Allah berdasarkan hadis tadi, malam ni matlamat kita, apa yang kita belajar daripada sirah Nabi tentang keluarga, kita nak keluarga kita jadi elok. Kita nak keluarga kita jadi elok. Itu saja. Tak apa, tak jadi sampai alim pun tak apa, jadi keluarga elok. Itu matlamat dia. Baik macam ni. Keluarga adalah satu daripada tanda kekuasaan Allah. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Wa min ayatihi, daripada tanda kekuasaan Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, kami bagi jadi kamu ada pasangan. Litaskunu ilaiha, untuk kamu seronok dalam keluarga ni, tempat seronok. Siapa balik rumah tak seronok, kena cek balik. Dia matlamat nombor satu, keluarga yang Allah semua dah terbatal. Keluarga ni anak-anak, abang-abang ni semua, kakak-kakak, bila masuk saja rumah, Assalamualaikum, kita rasa syok balik rumah, very good. Kalau kita Allah balik daripada, rasa something wrong, kena cek. Sebab Allah apa? Litaskunu ilaiha, untuk kita senang-senang dengan keluarga kita. Keluarga ni sebenarnya dia kena senang, dia kena happy-happy saja, sonok-sonok. Kalau nangis-nangis sama-sama, kalau happy-happy sama-sama, karaoke sama-sama, kalau makan sama-sama. Wa ja'alna bainakum, dan kami terbitkan bila mereka syok sama-sama, apakah ada? Mawaddatan. Ini nombor satu benda very important. Mawaddah. Apa mawaddah? Mawaddah. Apa rumput dia? Mawaddah. Dia main daripada perkataan madud. Madud ni apa? Benda. Mawaddah, kasih sayang yang terbit disebabkan ada material, ada benda boleh pegang. Mawaddah. Contoh, ada rumah, ada kereta, ada hadiah, ada pakaian. Kita jadi syok. Maksudnya apa? Kita jadi lagi happy sebab bentuk mawaddah, benda yang didorong kasih sayang dengan sebab material. Benda tu penting. Benda tu penting. Mawaddah wa rahmah. Wa rahmah. Rahmah ni benda tu dalam ayah sayang dekat anak, anak sayang dekat bapa. Itu saya sekadar sebut je kat tuan-tuan. Hari ni kakak ni semua yang mana yang tak kahwin lagi, nanti nak kahwin. Bila nak kahwin, ayah-ayah semua nanti nak jadi wali. Bila nak jadi wali, kalau ayah-ayah bagi nasihat, dengar. Jangan kerana ayah-ayah kita menasihatkan kita, kita rasa ayah kita itu tak baik, kita mencari salah dia. Jangan macam tu, sian dekat ayah kita. Sama juga tuan-tuan yang lelaki ni bersiap sedia, esok lusa tuan-tuan nak jadi wali, tuan-tuan nak memegang tampuk kepimpinan keluarga. Kalau akhlak kita tak cantik, senang nanti anak kita akan cakap kita tak soleh. Bila jadi macam tu, dah jadi bergaduh, susah. Permulaan keluarga yang mau, yang litaskunu, nak syok tu, awal dah tak syok lah. Sebab tu orang tua-tua dulu, daripada awal dia ajak hormat, menghormati, sayang, dengar cakap semua, supaya senang proses. Bukan nak habang siapa pandai tak pandai. Jangan macam tu. Itu keluarga. Hari ini sebab ramai saya boleh tengok. Lagi satu kena ingat, kita orang Melayu. Kita orang Melayu dengan suasana Arab ataupun gaya hidup orang-orang sunnah Nabi itu lagi dekat kalau nak dibanding dengan orang-orang Barat. Tuan-tuan tak percaya, saya bagi bukti dulu. Tuan-tuan orang Melaka, antara orang yang kena tahu susul galur sejarah yang penting, apa dia? Bahasa Arab dengan bahasa Melayu yang dipinjamkan kepada bahasa Melayu adalah antara bahasa yang boleh menyusun kata pinjaman dan itu jadi ayat sempurna. Kita pinjam bahasa Inggeris, globalisasi. Kita pinjam bahasa Inggeris, go western. Kita pinjam bahasa Inggeris, banyak. Dalam masa yang sama kita pinjam bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang kita pinjam, kursiyun, kursi.
Lagi apa? Ustaz. Ini apa? Masjid bukan bahasa Melayu, masjid bahasa Arab. Surau boleh jadi bahasa Melayu. Bahasa Arab masjid. Banyak kita pinjam bahasa Arab. Kalau orang sakit kita buat apa? Kita pergi buat apa? Ziarah bahasa Arab. Bukan bahasa Melayu. Ni mana main mengaji ni kena bawa apa? Kita bukan bahasa Melayu, kita bahasa Arab. Kita pinjam bahasa Inggeris dengan kita pinjam bahasa Arab. Tuan-tuan cuba susun ayat sempurna pakai bahasa Inggeris semuanya, tak akan dapat. Tuan-tuan susun bahasa Arab ayat sempurna dalam bahasa Melayu, mesti dapat. Contoh, Ustaz ziarah masjid, ayat sempurna semua bahasa Arab. Ustaz ziarah masjid. Mudir solat, bahasa Arab. Sebab itu saya bagi tahu siap-siap, kita ada budaya hidup yang sehat dengan suasana yang diajak oleh orang-orang Melayu dulu. Tuan-tuan tak percaya lagi, tengok saya. Dulu ketika mana Islam sampai di Spain, Espana atau Andalusia, dengan Islam sampai di Asia Tenggara Timur, Islam sampai di Spanyol, bahkan alhamdulillah Islam berjaya memerintah hampir ratusan tahun. Tapi selepas ratusan tahun selepas itu pula habis Islam kerana sampai dalam keadaan peperangan. Tapi ketika Islam sampai ke alam Melayu, tidak ada dalam peperangan. 1000 tahun pun masih kukuh pegang agama Islam. Nampak? Sebab itu kena faham budaya hidup kita, insya-Allah sehat. Jangan kerana alam hari ini bagi semua orang tengok budaya hidup orang lain, kita rasa kita punya gaya hidup tak boleh lah macam itu. Okey. So, jom kita tengok Nabi ajak apa dekat kita. Baik. So, jadi hari ini kita banyak cerita aja. Kita tak banyak dalil-dalil dari semua hadis saja. Jadi berdasarkan kepada hadis tadi, iblis, setan, dia nak kita punya rumah tangga goyang. Sebab itu tawarannya, siapa setan yang boleh menjatuhkan rumah tangga orang, dia akan naik darjat di kalangan setan-setan yang ada. Hadis daripada Imam Muslim, au kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena jaga, nak jaga kita kena tengok Nabi bawa macam mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat steady dalam keluarga Nabi. Nabi tak goyang. Kalau bahasa orang muda hari ini, Nabi tak cepat goyang. Nabi kalau dengan akhlak isteri Nabi tak goyang. Isteri buat perangai Nabi steady, tak marah dia, steady. Satu cerita. Saya cerita yang masyhur dulu. Lepas tu baru saya bagi cerita-cerita yang mungkin jarang orang dengar, satu persatu. Apa hukum meninggikan suara kepada Nabi? Ustaz hafal ayat dia. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lah. Itu ayat Quran. Jangan ada di kalangan kamu yang tinggi suara kepada Nabi. Sebab itu kalau kita tengok para sahabat macam Sayyidina Abu Bakar, kalau duduk dengan Nabi, Sayyidina Abu Bakar paling banyak diam. Sayyidina Abu Bakar tak akan mula tanya Nabi soalan. Kalau tengok Nabi menangis, Sayyidina Abu Bakar akan menangis. Tengok Nabi gelak, dia pun gelak. Kalau tanya sebab apa? Dah, Nabi gelak, aku pun gelak juga lah. Satu orang pasal lah. Sebab takut kalau tersalah tanya tinggi suara, besar. Sayyidina Abu Bakar satu orang yang kalau kita tengok bila Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia tak boleh pisah lama dengan Nabi. Pisah sejam, 2 dengan aku kena pergi cari Nabi Muhammad, dia kena duduk. Dia bila duduk dengan Nabi Muhammad, bukan buat apa-apa, dia duduk dia enjoy je duduk sebelah Nabi macam tu. Dia tak kata apa. Sebab bercakap
dengan Nabi itu ada undang-undang. Apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lah. Jangan tinggi suara dengan Nabi sekali-kali. Dan jangan panggil Nabi macam mana panggil kawan-kawan. Ustaz bro, Ustaz, bro. Dia tak boleh panggil. Ya Rasulullah. Tak boleh. Dia mesti kena bersuara bawah. Lepas tu kalau kita tengok para sahabat yang bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan nada dia bukan ikut ustaz yang cerita. Ustaz yang cerita ni kadang-kadang ada setengah suara dia kuat. Suara sahabat bukan macam tu. Sahabat kalau panggil Nabi, dia akan tanya. Contoh, kita ambil sahabat Nabi Sayyidina Mu'az, dia nak tanya Nabi. Soalan dia, Ya Rasulullah, macam mana bagi saya satu amalan, saya boleh masuk syurga, saya jauh daripada neraka. So kalau dia nak tanya yang tu, dia akan tanya, Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni jannah wa yuba'iduni minan nar. Slow suara dia. Ya Nabi, boleh tak tolong ajak saya satu amalan yang saya boleh amal masuk syurga, saya amal dia, saya jauh daripada neraka. So suara slow sangat. Tapi soalan yang kedua, apa dia? Biasa tak isteri Nabi meninggikan suara dengan Nabi? Orang perempuan biasa ke tak? Awak pula tak biasa. Tu surah At-Tahrim turun. Biasa tak isteri Nabi bangkang cakap Nabi? Awak pula tak biasa. Patutnya kalau Nabi tu, Nabi lebih utama koyak daripada kita. Sebab ada dalil. Ketika Nabi bercakap dengan isteri Nabi, saya nak kata, no, tak mau, lagu tu tak mau, kami nak buat lagu ni. Kan tu lawan Nabi tu. Patutnya Nabi kata, Ya Aisyah, qala Allah Ta'ala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti Nabi. Aisyah, jangan tinggikan suara dengan aku. Patut Nabi macam tu. Tapi Nabi orang yang paling tak koyak. Steady je Nabi. Nabi selesai satu-satu, simple aja. Contoh. Suatu hari Nabi ada berselisih dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Okey, sebelum tu kena dengar dulu. Ni saya kena hafal ni orang-orang yang ada di alam maya ni, apa yang mana yang mungkin duduk belakang-belakang saya dengar. Kita bincang keluarga, kita mesti kena sebut isteri Nabi buat apa, Nabi buat apa, faham? Bukan tujuan menghina siapa-siapa. Kita kata tadi, isteri Nabi ada tak yang macam tinggi suara lawan Nabi? Ada. Dengan mengatakan ada, tu bukan makna kita kata teruk isteri Nabi, boleh faham? Sebab ada orang dalam ni dia jenis koyak juga. Ada Ustaz Don kata isteri Nabi teruk lah. Bila yang kita cakap? Kita nak cerita je. Bukan nak kata siapa teruk siapa dah. Jadi zaman lah ni dia nak tunjuk dia soleh. Zaman lah kena tunjuk soleh baru orang percaya. Dia jenis lagu tu. Ada lu mengata kat keluarga Nabi. Bila kita mengata, kita nak apa? Kalau tak cerita macam mana? Kalau saya salah dengan menceritakan peristiwa ini, orang yang terlebih dahulu salah siapa dia? Sahabat yang meriwayatkan cerita lah. Dia lah yang cerita. So kalau menceritakan keluarga Nabi itu satu kesalahan, mengaitkan isteri Nabi, sahabat lebih utama tak akan cerita kat kita. Betul tak betul? Khalas. Ini cerita dia. Jadi jangan sampai kat dalam ni duduk berpegang dengan macam tu. Kata nak cerita contoh macam mana? Nak cerita Fir'aun saja. Suatu hari Nabi ada berselisih. Ni azan ke tak? Terus saja. Ialah sebab dah semua Korea ada dekat sini kan. Nampak macam semua dah main kat sini dah. Tak ada orang semua sembahyang sini sekali. Khair insya-Allah. Tu Nabi ada selisih dengan Siti Aisyah. Itu standard kan? Itu standard. Maknanya suami isteri bertengkar perkara biasa. Suami isteri tak bertengkar itu luar biasa. Itu boleh jadi bunian ke apa? Pergi bercuti, suami isteri nak mengeratkan hubungan. Dalam perjalanan bergaduh dah. Itu perkara biasa. Jadi Nabi bertengkar sikit dengan Siti Aisyah, ada tak setuju sikit. Yalah, kita ada pandangan kita, mereka ada pandangan mereka. Tak sama. Jadi Nabi kata, okey, senang macam ni lah. Siapa orang tengah? Sebab nampak macam saya nak jawapan saya. Siti Aisyah nak jawapan Siti Aisyah.
Jadi siapa betul? Saya mesti kata saya betul, Aisyah mesti kata Aisyah betul. Jadi macam mana nak jumpa jalan pertemuan? Kita kena lantik hakim seorang, baru betul kita punya perjalanan keluarga. Ni sekadar nota saja. Tuan-tuan, Nabi dapat wahyu tak? Dapat. Nabi, rumah tangga Nabi dipantau 24 jam oleh Allah Ta'ala. Rumah tangga Nabi, rumah tangga yang paling barakah. Rumah tangga Nabi, rumah tangga yang paling A1 punya rumah tangga. Kalau rumah tangga macam ni pun, ada waktu Nabi lantik orang tengah jadi hakim. Kita jangan buat lebih soleh daripada Nabi. Semua benda kita boleh settle sendiri. Ada benda kita kena lantik hakim. Mai jumpa Tok Imam. Sebab itu kita mendorong semua orang mai masjid. Kenal Tok Imam. Bila kenal Tok Imam, bila ada masalah suami isteri, datang minta Tok Imam jadi orang tengah duduk. Cerita, kamu apa? Cerita. Baru betul. Nabi pun ambil orang tengah. Kita tiba-tiba terror nak settle semua sendiri. Luar biasa. Hang kemah lagi daripada Rasulullah. Betul? Nabi kata ke Aisyah, okey. Lah ni siapa nak jadi orang tengah? Siti Aisyah kata, bapa saya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu Allah. Nabi kata, oh itu sebaik-baik hakim tu. Baik, kita panggil Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mai. Sayyidina Abu Bakar mai. Ya Rasulullah, apa perbincangan kita ni? Nabi kata, okey Aisyah, hakim dah sampai. Sekarang siapa nak buka kes dulu? Siapa nak cerita dulu? Siti Aisyah kata, kalau bahasa kita lah, Siti Aisyah kata, you cerita dulu. Okey, you cerita dulu. Masa Rasulullah cerita dulu, lepas tu baru saya. Tapi ingat, cerita betul-betul, jangan bohong. Sayyidina Abu Bakar bila dengar macam tu, tangan naik dulu. Ni anak dia. Kamu seorang umat Nabi Muhammad, biasakah Nabi Muhammad cakap bohong? Salam. Mustahil Nabi cakap bohong. Betul? Tapi bagi Sayyidina Abu Bakar itu Rasulullah. Tapi bagi Siti Aisyah itu suami saya. Macam kita. Tuan-tuan mai salam Ustaz Don lagu tu. Tuan-tuan kata ni Ustaz Don, saya balik rumah. Isteri saya tu laki aku. Jawapannya lain. Jadi Siti Aisyah duduk melawak dengan Nabi, lari pun sama-sama. Saya kita cerita bab lari, saya kita cerita. Main makan sama-sama, suap pun sama-sama. Dia hubungan suami isteri itu dia dah jadi, dia tak sama macam orang lain. Bila dia tak sama, bila dia bercakap, Nabi kata, sekarang siapa nak cakap dulu? You cakap dulu. Tapi ingat, cakap betul-betul, jangan bohong. Itu kan perkataan bahasa cinta suami isteri tu. You cakap elok-elok, jangan cakap bohong-bohong. Sayyidina Abu Bakar dengar, tangan ingat dulu. Bila tangan nak main, Nabi hero. Mestilah Nabi tahan. Nabi pegang tangan nanti dulu. Siti Aisyah lari main duduk kat belakang Nabi. Oh, ayah aku nak pukul ego. Nabi kata, Sayyidina Abu Bakar, kami panggil kamu bukan nak buat macam ni, nak settle benda antara kami. Sayyidina Abu Bakar kata ke Aisyah, ya Aisyah, sejak bila Nabi bercakap bohong? Nabi kata, tahan, kita nak settle benda, jangan topik lain lagi. Kan steady. Kan steady itu. Sedangkan dia Rasul. Dia orang yang paling berhak menuntut hak dia sebagai Rasul daripada semua orang. Betul? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awla bil mu'minina min anfusihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa salam. Itu salah satu selawat yang ada yang dikarang oleh Syekh Musa Ar-Ruhani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Barakat Makkiyah. Apa dia? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina awla bil mu'minina min anfusihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa salam. Selawat dan salam buat junjungan sayyidina, penghulu kami yang lebih utama dia daripada diri kita. Nabi lebih berhak. Tapi steady ya. Saya nak settle masalah. Bukan nak bergaduh, bukan nak suruh tunjuk siapa terror dah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar duduk, dia selesaikan problem tadi. Selesai, dia balik. Bila dia balik, Nabi kali kat Siti Aisyah. Macam, tengok, saya jaga you. Tadi gaduh. Sayyidina Abu Bakar,
Awal anak aku buat lagu ni kat Rasulullah. Tahu cakap ni, dia balik tapi dia tak syuruk. Petang dia patah balik. Tengok Nabi dah mula melawak dengan Aisyah, duk geletek, kita bahasa kita lah, duk geletek, cuit minum gelak sama-sama. Dia kata heran dia tengok. Sebab apa? Sebab ini suasana keluarga, bukan suasana fatwa. Janganlah kita lebih daripada Nabi pula. Kamu jadi imam masjid ya. Nak baca dalil awal sangat dengan isteri. You buat sayang kat I. Tak mau lah. Allah Ta'ala berfirman. Cepat sangat. Baru imam masjid. Jangan cepat sangat. Nabi steady. Suatu hari, kan isteri Nabi kan ada kenderaan masing-masing. Macam kita lah. Kita ada kereta, isteri kita ada kereta, ataupun kita ada kereta jenis yang kita nak. Jadi sisi tak sama. Siti Aisyah punya unta dia tu sisi dia banyak, spek dia full spek. Bahasa apa ini lah. Dia punya unta dia pergi laju sikit. Mana start tu Yiha tu jalan boy lah. Lepas tu Siti Hafsah, Siti siapa isteri Nabi yang Safiyah. Siti Safiyah. Siti Safiyah dia punya sisi dia kecil. Jadi bila kenderaan dia kecil tapi barang dia banyak sebab dia pandai masak, barangkali mungkin barang masak-masak dia bawa. Siti Aisyah sisi tinggi, barang sikit. Jadi dia punya kenderaan tu isteri ni kat sini, isteri tu kat situ. Hak Nabi duduk tengah-tengah. Nabi tu macam mana ni? Jadi bila sampai RNR, ni semua saya pakai bahasa kita tau. Jangan pula saat lagi dalam ni kita tengok Ustaz Don menipu semua orang Nabi pergi RNR. Janganlah macam tu. Saya nak cerita bagi orang faham. Janganlah macam tu. Jadi bila Nabi naik kan, Nabi bila nak keluar musafir, Nabi akan buat undi. Kali ni undi 2 orang ikut. Siti Aisyah seorang, Siti Safiyah seorang. Jadi Siti Safiyah kenderaannya perlahan sikit, muatan dia banyak. Siti Aisyah muatan dia sikit, tapi kereta dia laju. Jadi Nabi duduk kat tengah-tengah. Nabi duduk naik ni, alamak nak ligan tu, sakit dia ni kata tinggal. Nak tunggu dia tu kata amboi biar air jalan sorang-sorang. Nabi duduk gitu. Sampai RNR, Nabi jumpa dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wa alaiha salam. Nabi kata, Aisyah, tadi kita berjalan ni sama-sama bertiga. Tapi Sofia punya kereta slow sikit lah. Barang dia banyak. Bolehkah kita tukar kereta? You naik Sofia punya kereta, Sofia naik you punya kereta, bawa muatan dia pergi sini. Jadi bawa adil. Yang ni laju tapi muatan banyak, jadi dia slow sikit. Yang ni dah slow dah, tapi bila buang sikit muatan, dia boleh pergi laju. Jadi boleh jalan 3 orang sama-sama. Siti Aisyah kata, no, tak mahu ni kereta I. Aduh, Nabi kata, takkan tak boleh. Sekali je. Masa nak balik ni je. Saat lagi dah sampai, okey ambil lah balik. Tak ada masalah. Siti Aisyah tanya Nabi, bukan Nabi Rasulullah lah. Nabi lah cari jawapan. Kalaulah, kena kat kita. Kata you Ustaz Don, buat apa perangai elok sikit. Cuma kalau kena kat kita lagu tu, dalil keluar. Nabi tak. Simple ya Nabi. Siti Aisyah kata, Nabi Rasulullah, Nabi lah fikir macam mana nak buat. Kan? Dia kata lagu tu. Nabi jawab apa? Nabi kata, dah Nabi Rasulullah, bukan Nabi Rasulullah. Nabi tanya ke Aisyah, apa pandangan kamu? Saya Rasulullah ke tak? Aisyah mana? Dia Rasulullah. Nabi kata, kalau macam tu, rupanya Saidina Abu Bakar dengar. Dia kata, Aisyah betul cakap macam tu. Sekali lagi dia kena. Lepas tu Nabi ambil Aisyah, sini. Dah. Tak ada apa, selesai dah. Aisyah. Nabi kata, Aisyah, macam mana ni?
Itulah. Tapi ingat, sekali je tahu tukar. Tukar juga kaedah. Akhlak Nabi. Tak payah pakai dalil. Tak payah pakai dalil. Sebab apa? Ini rumah tangga. Ini keluarga. Steady-steady saja. Suatu hari Sayyidina Ali makan dengan Nabi. Menantu. Makan dengan Nabi. Kat ladang kurma. Makan. Orang Arab makan kurma tu macam kita makan rokok. Kalau orang Melaka makan apa? Goreng pisang lah. Cicah tu lagi boleh balut. Boleh. Melaka tu. Kan ada makanan lain lagi. Apa makanan budak boleh makan banyak? Asam pedas lah. Asam pedas lah. Tuan-tuan, asam pedas masak Melaka punya asam pedas. Boleh hirup dia minum. Macam tu lah. Orang Arab makan kurma macam mana makan? Makan. Banyaklah biji-biji kurma tu. Jadi Sayyidina Ali menantu. Dia ambil biji kurma dia. Dia tolak pergi kat Nabi semua. Lepas tu dia kata, tu dia Nabi makan banyak Cuma menantu buat kat kita. Apa betul lah tu. Dia kata, hang pada sikit. Sayyidina Ali, dia makan kan biji kurma. Dia orang muda, mestilah makan banyak. Dia tak ada masalah, no problem lah. Makan biji kurma banyak. Dia tolak biji kurma dia pergi kat Nabi. Lepas tu dia kata, jadi semua orang ada makan sekali ramai-ramai. Makan. Tolak kat Nabi. Dia kata, tujuh Nabi makan banyak. Tengok biji kurma penuh. Punya banyak Nabi makan. Nabi steady ya. Tengoklah. Hang Ali lagi tahu daripada aku. Makan sekali dengan biji-biji semua orang telan. Hadis atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya cerita macam tu pun tuan-tuan dengar gelap. Cuba bayang suasana tu macam mana. Steady ya, keluarga. Seronok-seronok dia. Kuih 9 lah. Lebih masak. Terus ada buat muka tercengang lagu tu. Masa akan berlalu. Sama ada manfaat atau tidak. Suatu hari Nabi berjiran dengan, bukan suatu hari, maafkan saya. Nabi berjiran, bukan suatu hari. Nabi berjiran dengan jiran Parsi. Orang Persian, orang Iraq, orang Parsi. Salman Al-Farisi, betul kan? Orang Parsi, jiran dengan Nabi. Dia main rumah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana bagi salam pula belum masuk. Dia kata, "Ya Muhammad, ya, saya ni ada masak sup. Memang dia pandai masak sup. Nabi suka dia masak sup sedap." Dia kata, "Saya nak ajak Nabi main rumah ni, makan sup saya ni, sedap ni." Nabi nak main tak? Apa Nabi kata? "Aisyah boleh ikut sekali tak?" Dia kata, "Tak kot, kita aja." Nabi kata, "Tak apalah. Kalau macam tu, saya tak ikutlah. Lain kali. Okey. Tu, esok lusa dia main lah. "Ya Muhammad, ni saya ada masak sup ni. Mainlah makan ni, kita ni sedap." Nabi tahu sup dia masak sedap, Nabi suka. Tu Nabi tanya, "Boleh bawa Aisyah sekali tak?" Dia kata, "Tak pun, kita saja." Nabi kata, "Tak apa, kalau kita saja. Lain kalilah. Okay? Kalau Aisyah main, saya main." Kali ketiga dia main, dia ajak Nabi. "Ya Muhammad, main makan ni, sup kat rumah saya ni." Nabi kata, "Aisyah boleh ikut tak?" Dia kata, "Boleh, bawa Aisyah sekali." Nabi SAW kata, "Aisyah, jom kita makan sedap sama-sama. Pegang tangan, jalan berdua makan sedap." La ilaha illallah. Tak pernah Nabi makan sedap, melainkan Nabi pasti akan bawa isteri Nabi. Luar biasa. Kita isteri ajak keluar makan pun tak mau. Hang terror daripada Nabi Muhammad SAW. Kemah sangat tu. Soleh sangat tu. Nabi pun cari tempat sedap bawa isteri. Kita kemah sangat. Baru AJK masjid. Baru AJK masjid. Relax lah. Isteri ajak keluar jalan. Tidak. Nabi pun relax. Kita pula over lebih daripada Nabi. Janganlah macam tu. Kan keluarga.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila suatu hari cuaca hangat, tambah pula masa ni Nabi di hujung-hujung usia Nabi, tapi bukan Nabi nazak lagi. Nabi macam tak berapa sihat. Nabi pergi ziarah perkuburan Baqi'. Nabi pergi berdoa, mohon barakah Baqi'. Nabi buat macam tu. Nabi balik, Nabi sakit kepala. Nabi pegang kepala Nabi macam Allah. Nabi balik rumah, Nabi pergi rumah Aisyah, ibu kita Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha wa alaiha salam. Nabi bagi salam, Assalamualaikum. Nabi bagi salam, nak abang kata sakit kepala. Itu sunnah Nabi ya. Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar kata Umar. Sayyidina Umar kira macam orang Melaka jugalah kot barangkali ya. Cengih tak ketahuan Allah. Sayyidina Umar musuh, jangan katakan musuh, setan pun lari tengok dia. Ini luar biasa orang ni. Setan, kita tak nampak setan. Setan tu nampak kita. Tapi main dengan Sayyidina Umar ni, setan lari dia. Baik, sekarang soalan dia, apa antara akhlak Sayyidina Umar di rumah? Apa akhlak Sayyidina Umar sehingga setan takut dengan dia? Dia bagi tahu dekat kita, ar-rajulu, lelaki sejati. Siapa dia? Ketika dia bersama dengan ahlihi, dia bersama dengan ahli keluarga dia, ayyakuna sabyan, dia seperti anak-anak kecil. Dia boleh melawak dengan wife dia, dia boleh melawak dengan anak-anak dia. Sayyidina Umar jadi khalifah, 2/3 dunia duduk dalam tangan dia. Tapi bila gubernur dia, salah seorang gubernur mai rumah dia, masuk menteri dia masuk dalam rumah, Assalamualaikum, tengok Sayyidina Umar tengah berbaring kat bawah, anak dia duduk lompat atas perut dia, dudum dudum dudum. Menteri masuk, hai Umar, ni malu ni kalau orang tengok ni. Sayyidina Umar kata, lah malu apa ni, cucu aku, anak aku, peduli kan, malu. Lelaki tu kata, menteri dia kata, saya kalau balik rumah, kalau keluarga saya duk gelak-gelak apa, semuanya diam sebab takut dengan saya. Saya akan masuk duduk dalam rumah, minum, keluarga semua senyap, takut, hormat saya. Esok lusa Sayyidina Umar pecat dia, buang dia daripada jawatan. Orang sembahyang, orang kata, wahai Sayyidina Umar, ini kan menteri kita, dia kan lurus elok, tepat, dia baik orang dia. Apa jawab Sayyidina Umar? Kalau dia tak boleh berlaku ihsan dengan keluarga dia pun takut dengan dia, macam mana dia nak berlaku ihsan dengan orang lain? Apa Sayyidina Umar kata? Ar-rajulu, lelaki, bila dia duduk di rumah, dia seperti anak-anak. Dia boleh bermain sama-sama dengan dia. Nabi kita, bukankah suatu hari Sayyidina Abu Bakar masuk dalam rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dengar jawapan salam tu daripada bawah. Tengok tu Nabi duk merangkak, duk jadi kuda dekat Sayyidina Hasan Hussein. Ya, dia kuda tu jalan. Siapa tu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melawak macam tu, kita pula over. Kita pula Nabi pun Allah dalam rumah tangga, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang baik dengan ahli keluarga dia, saya orang paling baik dengan ahli keluarga saya, kata Nabi. Nabi letakkan khusus ukuran satu orang yang baik adalah orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Sebab tu saya selalu pesan, siapa orang perempuan yang boleh bercakap dengan lelaki lain elok, tapi tak boleh bercakap dengan suami sendiri elok, something wrong somewhere. Orang lelaki kalau boleh bercakap dengan perempuan lain elok, tapi tak boleh cakap elok dengan isteri sendiri, there's something wrong somewhere. Ini halal untuk ibu-ibu.
Sana halal untuk ayah-ayah. Kenapa yang halal kita tak boleh cakap elok? Sedangkan Nabi kata, sebaik-baik kamu yang baik dengan ahli keluarga dia. Kalau saya cerita dekat tuan-tuan sekarang, tuan-tuan gelak berapa kali dah. Dalam masa sejam saya cerita dekat tuan-tuan. Beberapa kali. Saya mesti kena lebih banyak kali sembang dengan isteri saya dan bagi dia gelak. Sebab dia lebih halal kepada saya daripada ibu-ibu. Sayyidina Umar kata apa? Ar-rajulu, lelaki, bila dia duduk dengan keluarga dia akan boleh melawak, boleh main sama-sama. Berpada-pada bukan maksud boleh pukul kepala batak. Maksud dia boleh duduk melawak sekali. Buat lawak boleh gelak. Anak-anak kata, abah, jom kita karaoke. Oh, jom kita. Abah, jom kita menyanyi. Jom, abah. Abah, jom kita main dam sama. Oh, jom. Boleh. Tapi, bila dia bersama dengan orang ramai, ayyakuna rajula. Bila dia duduk dengan orang ramai, dia akan jadi seperti lelaki. Dia akan duduk dengan orang lelaki. Dia jaga adabnya, akhlak dia, tutur kata dia, penghormatannya. Yang ni lelaki sejati, kata Sayyidina Umar. Tadi saya duduk cerita tentang mana tadi boleh masuk cerita Umar ni? Saya cerita apa tadi? Macam mana boleh masuk Sayyidina Umar tadi? Ayah, Rasulullah sakit kepala. 9-5 minit, lagi 10 minit habis masak. Jom. Betul lah kan? Cikgu, betul lah kan? Suatu hari Nabi ketika di usia Nabi hujung, Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk sakit tu, Nabi sakit kepala je. Nabi pergi ke Baqi', Nabi berdoa. Balik tu Nabi sakit kepala. Antara salah satu sunnah Nabi bila kita sakit kepala ke, macam ayah kita sakit belakang ke apa, dia minta isteri tolong urut. Itu salah satu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi tu. Sunnah Nabi tu. Ya, dia tolong picit sikit belakang, sakit lah. Sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi tu. Dua-dua sama lah. Laki, suami minta, you tolong saya oleh. Sunnah Nabi. Isteri tak, bang tolong picit kepala saya sikit. Sunnah Nabi. Sama. Nabi balik, Nabi kata nak mengadu kat Siti Aisyah lah. Kepala saya sakit ni. Mengadu kat Siti Aisyah. Nabi masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi sebab suasana tu macam panas sikit. Siti Aisyah abang dulu. Ya Rasulullah, kepala saya sakit lah. Tak ada, Nabi dah cakap, dia cakap dulu. Dia kata, ya Rasulullah, kepala saya pening lah hari ni. Nabi kata, kalau kamu pening, saya pun sebenarnya sama-sama pening. Nabi cakap macam tu. Jadi pakat sama-sama duduk picit kepala. Lepas tu Nabi tanya soalan kat Siti Aisyah. Bila dia kata lepas tu, biasalah melawak suami isteri. Siapa jadi suami isteri, ayat ni mesti biasa keluar daripada mulut kita. Apa dia? Kalau I mati dulu macam mana? Biasa tak? Mesti biasa. Nabi pun cakap macam tu. Nabi pun cakap macam tu. Itu sunnah. Nabi kata, Aisyah, apa pandangan kamu kalau kamu tu meninggal dulu daripada saya memandikan kamu, saya mengkafankan kamu. Nabi kata, saya mensolatkan kamu. Nabi kata kat Siti Aisyah, dan saya mengebumikan kamu. Nabi kata kat Siti Aisyah, apa perasaan kamu? Nabi tanya kat Siti Aisyah, kalau dengar ayat macam tu, Nabi abang, tak ada dah momen mati yang elok. Ni yang paling saya nak. Kalau bahasa kita lah. Nabi tanya Siti Aisyah, kamu dah sakit kepala, saya sakit kepala. So kalau kamu mati dulu daripada saya, maka sudah pasti saya yang akan mandikan kamu. Apa perasaan kamu? Saya mandikan kamu, saya kafankan kamu, saya semayangkan kamu, saya turunkan kamu ke liang. Saya yang buat semua tu. Nabi tanya kat Siti Aisyah. Apa jawab Siti Aisyah? Ya ke? Nabi mesti lepas tu pergi seronok dengan isteri lain, lupa dengan saya. Tak, suami Rasulullah macam tu jawapannya. La ilaha illallah. Nabi steady je. Gelak Nabi dengar macam tu.
La ilaha illallah. Semoga Allah pelihara keluarga kita jadi keluarga tuan-tuan dan saya, keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Habis. Kesimpulan. Boleh? Nampak macam tak puas hati? Cukuplah sikit-sikit mengaji apa lama-lama. Yang penting faham. Yang penting dapat. Apa kesimpulan? Nombor 1. Institusi keluarga adalah institusi yang penting dalam Islam. Sebab itu, tawaran diberikan kepada setan-setan untuk memusnahkan institusi keluarga. Maka tuan-tuan, jangan terjadi di kalangan kita salah satunya terpedaya dengan apa yang setan nak buat. Dan kalau boleh, maafkan saya, janganlah duk join orang lain nak pergi pemusnah rumah tangga orang. Buang masa. Cuba kalau orang buat kat kita tengok. Hang lari tak cukup tanah tu. Kata pepatah, dua orang yang saling membenci, bumi yang luas akan terasa sempit. Dua orang yang saling menyayangi, sejengkal terasa luas. Yang kedua, Nabi dalam keluarga, kebanyakan masalah Nabi selesai dengan cara akhlak, bukan dengan dalil. Oleh itu, sama-samalah kita berakhlak. Suami berakhlak dengan isteri, isteri berakhlak dengan suami. Inilah cara menyelesaikan masalah, bukan dengan dalil. Hari ini kalau jadi apa-apa isu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, oi semua pakai hadis. Dan seronok lupa pula hadis. Kebanyakan masalah dalam keluarga, atasilah dengan akhlak. Jangan atasinya dengan dalil. Nabi, semua kehidupan Nabi, Nabi selesaikan dengan akhlak, bukan dengan dalil. Jadi saya tak cerita kat tuan-tuan tajuk yang hadisul ifki. Macam mana ketika Siti Aisyah difitnah. Tengok Nabi settle. Seronok baca cerita dia. Tapi panjanglah. Itu biasanya orang buat kuliah sejam tajuk tu. Kita tinggal 2-3 minit, tak bolehlah pakai tajuk tu. Nanti tak balik pula malam. Yang ketiga, kesimpulan. Tuan-tuan, tengok saya elok-elok. Memilih pasangan itu pilihan kita. Mendapat anak itu anugerah Allah. Maka hargailah anak-anak yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Sebab saya memilih isteri saya dah tahu dah saya memang nak orang yang mata macam tu, hidung macam tu, tinggi macam tu, saya nak. Tapi anak yang lahir, tuan-tuan tahu rambut dia warna apa? Tak tahu. Hidung? Tak tahu. Mata? Tak tahu. Anak itu bukan pilihan kita. Dia anugerah Allah bagi. Maka jagalah anugerah yang Allah bagi pada kita. Semoga keluarga kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kesimpulan terakhir. Surah At-Tur ayat 21. Siapa ada Quran? Apa ni? Tolong baca. Ada? Handphone. Ada Ustaz. Surah At-Tur ayat 21. Ustaz ada mikrofon kan? Ustaz baca. Saya tak mau baca. Sebab kalau saya baca, orang kata, bolehlah dia buat kesimpulan macam tu. Dia nak baca tajuk hari ni. Mesti dia baca nak bagi kenal dengan dia. Ada. Saya suruh tuan-tuan ni imam yang baca. Surah At-Tur ayat 21. Baca bagi semua orang dengar dalam ni. Apa yang Allah Ta'ala pesan pasal keluarga. Ini last. Tutup buah kita. Dapat Ustaz? Apa dia? Baca kepala dia satu kat saya. Walladzina amanu wattaba'u. Aywa hakatha. Baca. Ada terjemahan tak? Baca. Baca. Bismillah. Ini tuan-tuan yang imam baca, bukan saya. Maknanya apa? Siapa saja baca ayat ni, itulah terjemahan dia. Okey, Ustaz baca. Saya pergi cari terjemahan Ustaz. Tak menyala pula. Janganlah handphone tak masuk Islam lagi Ustaz.
Lawak Ustaz Abro bila lagi. Okey, dengar. Dengar. Kesimpulan terakhir perbincangan malam ni, surah At-Tur ayat 21. Sila Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman, itu syarat nombor 1. Malam ni semua kumpul, kita nak buat, maka kita nak bukti Allah, ya Allah kami orang beriman. Itu syarat dia. Kalau tak jadi, okey, orang yang beriman, baik, apa mereka buat? Dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Nampak? Dan anak-anak cucu tuan-tuan dan saya yang mana mengikut kita, ayah aku beriman kepada Allah, aku pun nak jadi macam dia. Kita menunjuk contoh teladan yang baik, jadi orang ikut kita, keluarga kita ikut kita, beriman sama-sama dengan kita. Baik, apa berlaku kepada mereka ni? Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Di mana? Dan kami tiada mengurangi sedikit pun. Dalam kurungan tu ada, iaitu di dalam syurga. Kami akan himpunkan semua yang ada di sini. Kalau kita dalam rumah tangga kita semua beriman sekali, macam mana kita keluarga kita macam tu? Macam itulah Allah akan letak balik kita dalam syurga. Dan kami tak kurang pun sikit amalan mereka. Maknanya kalau ayah dia yang paling soleh, kita tak ambil pahala ayah dia bagi dekat semua anak cucu supaya masuk syurga. Dah, ayah dia, anak-anak semua ada, tapi dia akan duduk di syurga yang paling tinggi. Ikut siapa yang paling tinggi? Kalau tuan-tuan ada anak-anak yang menghafaz Al-Quran dan kedudukan mereka paling tinggi, maka semua keluarga tadi akan duduk dengan dia di syurga yang paling tinggi. Sambung sikit ni. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan, dan setiap daripada kita akan terikat atas apa yang kita buat. Oleh itu tuan-tuan, jaga keluarga kita agar semuanya beriman, supaya semua orang akan duduk dengan keluarga dia dalam mahligai ni, seperti mana di dunia, macam tu dia akan duduk dekat akhirat, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Tepat 9 suku, kesimpulan semua selesai. Jom baca selawat, jom kita balik. Habis. Ini pengajian yang paling senang sekali, tak susah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Salatullahi salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidin Ria Allah. Ya Allah, semua sekali. Salatullah salamullah salatullah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil
من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بآل البدر يا الله ومن هم ومن همة بآل البدر يا semua sekali salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salam على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وذرياته. Tuan-tuan, jangan lupa baca sirah Nabi, sayang Nabi. Baca cerita Nabi, keluarga kita mesti bahagia. Nabi orang yang paling baik dalam keluarga Nabi. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tak akan berhenti daripada teriak. Bukan sebab sedih semua. Tengok macam mana orang macam ni boleh tawaduk dalam hidup dia dengan keluarga. Luar biasa. Semoga Allah menghimpunkan tuan-tuan dan saya dalam syurga dengan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Apa maaf daripada saya? Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.